Paling common sekali yang biasa terjadilah mana-mana pun, korang pun pernah buatnya. Misplace, salah letak, ambil dekat sini, letak dekat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton Curator Studio. Hari ini aku nak bercerita tentang satu ejen kemerosatan ataupun deteriorasi dalam konteks permuziuman yang diberi nama pengabaian kustodial, ataupun dalam bahasa Inggeris dia dissociation. So aku terus guna perkataan dissociation lah sebab pengabaian kustodial nak sebut panjang sangat kan. So dissociation ni dia merujuk kepada kecenderungan satu sistem yang teratur ataupun satu sistem penjagaan koleksi, penjagaan artifak yang teratur untuk musnah secara sendirinya selepas satu tempoh yang panjang. Okey, aku bagi contoh, biasa orang lama dia ada simpan keris dekat rumah kan. So biasanya kalau korang tengok ayah korang ke siapa ke simpan keris ni, dia letak dalam kotak ke apa ke, kebiasaannya kat mana dia simpan? Biasanya dalam almari ataupun letak kat shilling. So biasa kalau dia orang simpan ni, tunggulah tahun depan pula baru buka, ataupun belas tahun nanti baru buka pula, sampai tak pernah tengok. Mesti ada karat ke, ada ananai ke kan. So dekat sini apa yang menyebabkan benda ni terjadi? Itulah yang dipanggil dissociation. Okay, so dissociation ni sangat berbahaya sebab dia boleh menyebabkan kita kehilangan, walaupun sebahagian ataupun worst case scenario boleh hilang artifak tu sampai dia musnah terus. Dan dissociation ni bukan melibatkan pada koleksi secara fizikal sahaja. Dia boleh melibatkan koleksi yang disimpan secara digital. So apa yang menyumbang kepada dissociation ni? Kita pergi pada yang pertama, human error lah. Biasanya kecuaian manusia itu sendiri. Yang pertama, yang paling common sekali yang biasa terjadilah mana-mana pun, korang pun pernah buatnya. Misplace, salah letak, ambil dekat sini, letak dekat sana. Ambil dekat rak ni, letak kat rak bilik sebelah. Biasa. So yang kedua, tagging ataupun pelabelan objek. So yang pertama, biasa kesilapan yang kita buat ialah kita rekod objek ataupun koleksi tu dengan cara yang tak jelas. Kita pakai dakwat yang tak jelas. Okey, contoh dakwat tak jelas ni pensel lah. Pensel ni berapa lama sangat dia boleh tahan? Paling kuat pun setahun, 2 tahun, udahlah dia, hilang lah dia. Kan? So kalau kata kita nak pakai dakwat yang kekal sekalipun, ballpen ke, kita kena pastikan dakwat tu kering dulu, baru kita attach dekat koleksi tu. Okey, yang ketiga, koleksi yang disimpan secara digital. So apa masalah yang biasa timbul daripada koleksi yang disimpan secara digital ni? So yang pertama ialah, kita pun tahu kita ada rekod koleksi ni. Kalau pemuziuman, kita ada rekod daripada tahun 60-an, 70-an kan. So daripada zaman sebelum wujudnya komputer lagi. Dan even dah komputer dah wujud sekalipun dulu, kita pakai, kalau korang pernah dengar lah, floppy disk. Ada yang pakai CD. So sekarang dah tak pakai dah benda tu. Mungkin CD boleh pakai lagi. So apa yang kita kena buat dekat sini, korang kena convert lah format yang ada kepada the latest format, up to date lah sikit. Takkan nak pakai floppy disk lagi. So kalau ada jumpa file-file yang disimpan dalam floppy disk lagi, convert lah file tu kepada yang baru. So senang kita nak access. Okay. Dan tak lupa juga file management. Okay, pengurusan file ni sangat-sangat penting untuk memastikan kerja korang efisien. Korang nak cari file pun senang nanti kalau kata in case nak buat research ke kan. Korang nak simpan file apa, arts and painting dekat tempat lain, simpan file tekstil dekat tempat lain. Dan lagi-lagi worse lagi, korang simpan dalam personal computer. Okay, dalam kes ni wujudkanlah satu server supaya semua orang boleh access. Okay, bila-bila masa semua komputer boleh access. Okay, and then kita tahu koleksi yang kita simpan ni tak semestinya kita dapat daripada, let's say 10 tahun, dalam masa tempoh 20 tahun kebelakangan ni. Ada juga koleksi yang kita dapat daripada 40 tahun lepas, 50 tahun lepas. So kebanyakan koleksi ni ada yang kita simpan dalam bentuk dokumen, dan juga disimpan dalam bentuk floppy disk, ada simpan dalam bentuk CD. So apa yang kita kena buat, macam let's say dokumen ni, dokumen on paper ni, scan lah file-file tu. Kalau kata dalam floppy disk, format lah.
masuklah ke format yang latest kan. Takkanlah kita nak access pun nak pakai floppy disk lagi. Sampai ke let's say 10 tahun ke datang pun takkan nak pakai floppy disk lagi. Entah-entah floppy disk pun dah tak wujud dah lepas ni kan. Okay, next kita beralih pada kaedah untuk mengawal risiko dissociation ni. Okay, pertama, risiko dissociation ni kita dapat kurangkan dengan adanya dokumentasi yang terperinci melibatkan segala transaction, penggunaan dan pergerakan suatu objek serta prosedur yang sistematik bagi menghubungkan objek dan data tu. Okey, yang kedua, pelabelan. Okey, sangat-sangat penting pelabelan ni, walaupun nampak macam perkara yang remeh, tapi pelabelan dan bahan kita guna tu untuk melabel tu kena perhalusi. Okey, kita pakai apa? Sama ada barang yang kita guna tu, bahan yang kita gunakan untuk label tu, adakah dia mempengaruhi koleksi yang kita simpan tu secara direct ataupun indirect. Okey, yang ketiga, pendigitalan ataupun penyimpanan maklumat ni, sistem penyimpanan maklumat ni kena ikut arus pemodenan semasa, kena up to date. Janganlah kita ikut duk maintain lagi sistem yang 10 tahun lepas sampai sekarang kita tak up to date. Okey, yang keempat, kita kena wujudkan backup server. Macam saya cakap tadi, kena wujudkan backup server supaya semua orang dapat akses maklumat tu dengan lebih mudah. Lagi-lagi bila korang nak buat research, korang nak refer maklumat satu koleksi tu. Okey, yang keenam, kena format digital yang lama kepada format yang terkini. Maksud dekat sini, macam yang saya cakap tadi, file-file yang disimpan dalam floppy disk, yang kita simpan dalam CD, kena convert kepada format yang baru. Dan yang terakhir ialah kita kena check up inventory kita secara berkala ataupun secara dari semasa ke semasa supaya kesan-kesan awal dissociation ni kita dapat kesan. Okey, sentiasa kita kena double check lah. Kalau ada entry baru, kena double check supaya tak ada error pada transkripsi, supaya tak ada error dalam segala maklumat yang dimasukkan tu. Okey, dan juga kalau kita ada alih koleksi tu, alih tempat, kena double check juga supaya maklumat tu betul. Dia alih ke mana, bila dia alih, pukul berapa dia alih. So, aku rasa itu je lah yang aku nak cakap pasal dissociation ni. Kalau korang ada apa-apa idea, ada apa-apa info lain yang korang rasa perlu tambah baik, komenlah kat bawah. Kita sama-sama lah kongsi ilmu. So, kalau korang suka video ni, like, komen, subscribe video ni, Creator Studio ni. Sama-sama kita kembangkan ilmu ni untuk kebaikan semua orang. Assalamualaikum.